بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قابي حميد. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله يا الله. الحمد لله يا رحمن. أرزق. أحلان زهير الدين قابي حميد. الحمد لله. الحمد لله يا الله. روس ميراه. الحمد لله. شام نور. سبحان الله. Umi Isma Syahrani Muhammad Bakri Siti Sarah Bondeyati Nur Miswana Mat Kedah Salmiah Awang Din Fatimah Saleh Wong Jowo Nur Malah Zalina Yub Hafizah Abdul Aziz Nolian Jamaluddin Maslina Mazlan Laila Della Rosa Ruslawati Mazura Abdullah Marsita Rusni Dahlan Rahimah Rosli Sharifah Rukiah Rodiah Sharif Laila Della Rosa Maria Ma'dah Norita Ibrahim Rodiah Sharif Nurmala Raihan Mun Maismah Nuri Hamzah Rohana Man Raja Ruslin Nur Azrin Allah SWT Lili Rashimah Aisyah Nurlinda Cik Ani Nur Haslina Zahir Din Baharuddin Abu Bakar Nur Shida Din Imazara Nur Hayati Kamis Zalina Zainal Abidin Zainun Bis Laila Rosa Nur Hayati Sa'ad Umi Isma Haja Junaidah Habsah Abdul Hamid Muhammad Daim Hamkim Alhamdulillah Jamaliyah Shahabuddin Meji Nakata Zulkifli Abdul Aziz Nur Zakiyah Ismail Alhamdulillah. Okey geng. Asura Azmi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bincang tentang kesihatan. Hijrah diri makna dalam bahasa nak moden dipanggil transformasi diri. Kan hijrah diri makna dalam bahasa moden nak glamour sikit sebut transformasi diri, perubahan diri. Diri ada 3. Yang pertama tak lain dan tak bukan adalah roh. Roh ni kita kaitkan dengan hati. Hati kena baik barulah badan kita baik. Baik seketul hati, baiklah tubuh badannya. Yang kedua tuan-tuan, kita cerita tentang kesihatan mental. Perbezaan manusia dengan haiwan adalah akalnya. Akal ni penting. Kalau akal kita tak sihat, maka badan yang kuat pun tak rasa sihat. Akal asyik rasa kena saka. Dr. Muiz Muhammad Ismail, Dr. N, Alhamdulillah Maiden M pun ada pagi ni. Kak T, Ati Junaidah, Normala, Rahimah Yaakob, Alhamdulillah. Saya ulang balik. Hijrah diri. Motivasi kita tajuk hijrah diri. Dan kita cerita tentang apa? Nak bahasa moden dipanggil transformasi diri. Transformasi diri, transformasi berubah menjadi lebih baik, tambah nilai dalam hidup kita, dalam diri kita. Diri terbagi kepada 3, roh, akal dan jasad. Roh apa dia? Hati. Kita kaitkan dengan hati. Hati kena baik.
dalam diri seseorang ada seketul hati. Kalau hati itu baik, maka tubuh badan yang lain semuanya baik. Yang nombor dua, akal. Perbezaan manusia dengan binatang adalah akal. Akal. Perbezaan manusia dengan malaikat adalah nafsu. So, akal. Akal inilah yang boleh mengawal nafsu. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan adalah physical. Physical dipanggil jasad. Jasad ni tuan-tuan dan puan muslim dan muslimat, dia ada orang cacat tapi hati dia kuat. Ada orang cacat tapi otak dia genius. Tapi ada orang tak cacat, sihat, 70 tahun, hidup riang ria. Tapi bila kena kanser, minta mati cepat. Itu dia, orang tak bersyukur. Hidup 60 tahun, tiba-tiba kena BC, breast cancer. Minta mati cepat. Nikmat yang 70 tahun hidup, 60 tahun hidup, dia tak pernah syukur. Syukur sekadarnya. Nak syukur apa nak buat. Ada orang hidup 60 tahun, 70 tahun. Tiba-tiba kena kencing manis, kena potong kaki sebelah. Oh, menyumpah-nyumpah, menyerah-ranah. Yang 60 tahun dia hidup, happy jalan kaki sana sini, dia lupa. Sebab tu akal kena ada. Bercinta bagai nak rak. Tiba-tiba putus cinta. Dah nak bunuh diri. Budak hari ni. Saya banyak kes sejak kebelakangan ni. Saya tak kata saya dah tak buat kaunseling. Saya tak buat perubatan Islam. Saya tak buat. Tapi bertimpa-timpa macam mana nombor telefon saya bocor dekat orang ramai pun tak tahu. Ada satu kes ni, pelajar cemerlang. Bercinta melalui game kat Facebook ni. Saya dah minta tolong lah kerajaan. Tolong lah kerajaan mana pun dalam dunia ni, tolong lah. Kita dah jadi kiamat di kalangan golongan remaja pada hari ini. Mereka mula-mula main game. Dalam game tu dia orang boleh buat cipta macam-macam jenis game lagi. Game perempuan telanjang, game laki-laki telanjang, main game. Dekat situ dia meracun remaja. Sebabkan remaja mentalnya rosak. Anak yang baik boleh bertukar menjadi anak yang derhaka. Kerana tu dia. Dia kata bosan hidup beragama. Allah. Cuba bayang anak cakap macam tu dekat mak dan ayah. Bosan hidup beragama. Tak peranjat saya. Jagalah anak-anak. Bagilah masa lebih sikit lah. Bagi masa ke anak kita lebih sikit supaya dia faham agama. Dulu ada training ESQ, bolehlah kita hantar anak pergi ESQ. Dulu ada jemaah tabligh, bolehlah kita hantar anak kita kat jemaah tabligh. Dulu adalah boleh jumpa kaunseling secara terbuka. Secara touch, kita boleh touch customer kita boleh ni. Boleh bersembang. Bolehlah kita buat kaunseling. Sekarang macam mana nak buat? Sekadar kat YouTube. Dia kata kat YouTube bersepah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah macam tu, tuan-tuan boleh hubungi Madam N. Lepas tu seorang lagi, Haniza Haris. Ini pakar-pakar kaunselor dalam Malaysia, tuan-tuan. Madam N ada kat sini. And then seorang lagi yang akan masuk tu, Haniza Haris. Bayang bagaimana game, teknologi boleh mewujudkan ideologi yang memusnahkan akal, yang tidak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia orang nak enjoy, nak happy daripada main game je. Dia main game, chit-chat. Dia rasa ada orang caring kat dia, ada orang take care kat dia. Dia tertipu dengan rasa cinta yang palsu. Akhirnya, saya nak cerita tuan-tuan, daripada tahun 2002 sampailah 2012. Sampai 2012 je. Nak nombor akaun Bank Islam 142020096634.
Bank Islam 14162020096634. Motivasi pagi bersama Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan menghidupkan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ada orang hidup atas muka bumi kerana duit. Ada orang buat kerja sesuatu kerana duit. Ada orang dia buat kerja for happiness. Happiness. Dia buat tu, they enjoy to do that. And they're happy to do that. And then some people, they make something to make Allah happy. Dia nak buat sesuatu untuk gembirakan Allah. Orang yang nak gembirakan Allah ni, dia tak payah pasang alam, dia boleh terjaga sendiri waktu pagi. Itulah, wifi rumah saya ni ada problem kan. Sorry gang. Lah guna deko pun jadi macam ni juga. Penebat. Okey gang, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan cerita tentang kesihatan mental, kesihatan fizikal. Kita dah cerita minggu-minggu yang lepas, saya buat summary sikit dan nak masuk pukul 7. Kita cerita tentang kesihatan fizikal. Kesihatan fizikal bukannya makna kuatnya fizikal, tetapi kekuatan fizikal bergantung kepada kesihatan rohani, kesihatan akal, minda, ataupun dipanggil mental. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita semalam dan hari ini kita cerita tentang kesihatan fizikal. Fizikal kita kuat bila ada makanan. Macam mana roh kita kuat? Iaitu makanan. Macam mana mental kita kuat? Iaitu makanan. Makanan roh adalah zikirullah, amal soleh. Makanan mental adalah iqra', membaca, bersembang, bercerita, berbicara dan tidak tahu menguruskan kesihatan mental. Bila ada komen-komen jahat-jahat tu tak payah baca. Bila ada cerita yang buruk-buruk yang bagi kita stres, tak payah baca, tak payah. Dan last sekali, fizikal. Fizikal pun ada makanan. Makanan fizikal tak lain dan tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah makanan betul yang kita makan. Kalau orang makan ikut selera, akhirnya binasa. Selera makan. Bubur Ajinomoto sekilo. Asam pedas sepinggan dia. Jahanam badan. Bubur garam banyak-banyak. Bubur gula sepuas-puas hati. Sebab ikut selera. Ikut selera, badan kan binasa. Ingat, badan kita, jasad ini, fizikal ini adalah amanah daripada Allah yang kita kena jaga. Kena jaga. Amanah. Tangan amanah, kaki amanah, mata amanah, gigi amanah. Melainkan kita makin tua. Makin tua. Bila makin tua, badan tu berlemah, tak apalah. Tapi kalau kita makan masa tua, macam masa muda, memang alamatlah. Habislah. Masa muda kita kerja kuat. Kita aktif kat asrama. Makan satu tray tu kat asrama. Nasi melambung macam tu. Macam-macam kita makan. Masa muda henjut McDonald. Tak gemuk pun. Masa muda henjut KFC. Tak gemuk pun. Masa muda makan pizza. Makan Milo. Makan tilai. Tak gemuk. Sebab metabolisme kita kuat. Kita punya sistem dalam badan ni boleh cepat macam tu. Tetapi Tun SM Nizam merdeka dari hutang. Bestnya. Seorang suami yang serabut sebab banyak hutang. Apa sahabat diam macam ni? Hutang. Alangkah hidup ini seronok bila isteri menyelesaikan segala hutang piutang kita. Woo!
Alright, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alangkah seronok kalau isteri kita melansaikan segala hutang-piutang kita, dan kebanyakan isteri hanya menambah hutang. Gurau Gurau pagi-pagi kalau tak gurau, maknanya tak ada ketahanan mental. Okay gang, let's go, move. Terus lagi. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lah ni badan dah rasa macam guni beras, tak? Astaghfirullahaladzim. Sebab cara makan kita salah. Semalam kita dah cerita apa yang mengaktifkan sel kanser yang kena pada badan kita. Dia ada 3. First, makanan. Second adalah persekitaran. Dan third adalah gaya hidup. Okey? Ya, betul Faisal Beging. Bayarkan hutang motor abang. Itulah. Kau mudah. Tapi motor tak, isteri tak boleh bayar hutang motor dekat suami. Tak boleh. Sebab motor adalah madu dia. Pernahkah anda mandikan isteri anda? Atau anda lebih kerap memandikan motor anda? Lah belai motor. Itu orang gila motor, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom pujuk hati kita. Pagi ni kita jagalah amanah badan kita. Amanah Allah, iaitu tubuh badan kita, untuk kita jadi lebih sihat. Kadang-kadang saya kadang-kadang suka tengok bangsa Cina Qigong. Apik-apik, nyonya-nyonya yang dah tua tu. Qigong. Asuh-asuh yang sudah tua tu buat Qigong. Tarik nafas. Dia pergerakan dia perlahan. Ada yang buat tai chi, ada yang training exercise. Jangan. That's good. Itu adalah gaya hidup. Dia ada jadual dia hidup. Pagi bangun. Sekarang ni alhamdulillah start PKP, on the fed up. Ada asyik berkurung je. Bila dapat lepas jogging, kayuh basikal, that's great. Dr. Pim. Waalaikumsalam. Sawadikap Dr. Pim. Alhamdulillah Dr. Pim sudah solat subuh. Alhamdulillah. May Allah bless you. Sawadikap. Kapkum kap. Terima kasih kan. Saya tak tahu nama ni. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Mak Moy pun ada. Habibah Abdullah pun ada. Jaga badan. So, bila kita sebut hijrah diri, kita kena jadikan badan kita, tubuh badan kita lebih berkualiti. Lebih berkualiti yang pertama, dapat berat badan yang ideal. Jom, hari ni macam mana kita nak dapat berat badan yang ideal? Nak dapat kesihatan yang ideal? Nak dapat yang sesuai untuk badan kita? Tak lain dan tak bukan, kena jaga pemakanan. Pemakanan yang pertama, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Dulu sebelum ada COVID, kita makan sampai tengah-tengah malam kedai mamak. Mamak, aku rindu padamu. Tajuk movie terbaru. Itu mesti ada cerita tu. Kau tunggu dah tak lama lagi. Kan ada satu lagu. Jolepak mamak. Jolepak mamak. Ada lagu tu. Maknanya mamak ni telah menjadi ikonik restoran sebab ada 24 jam. Saya tengok luar negara, tuan-tuan. Saya banyak pergi luar negara. Susah nak tengok kedai yang ada 24 jam. Malaysia 24 jam. Oh, dahsyat gila. Tak kerti tidur ke orang Malaysia? Makan tengah malam, lepas makan tidur. Apa jadi pada perut? Perut terpaksa bekerja kuat untuk proses makanan tersebut. Ustaz, saya tak makan. Saya minum teh tarik. Teh tarik pun masalah besar, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Orang tua-tua dulu, dia kebanyakan... Alhamdulillah.
Dr. Pim don't call father, panggil abah atau ayah. It's okay, it's okay, Habibah Abdullah. Kalau nak panggil papa pun boleh. Cute lah. Dr. Pim ni dia orang yang cute, tuan. Tapi panggil papa je lah. Oh, papa. Father tu nampak macam grammar no. Tapi tak apa, it's okay. It's okay. Lah ni rumah pun dah jadi macam kedai mamak pukul 3 pagi doh. Kocok. So, it's okay. Di rumah kita masak. Di rumah kita masak. Kita boleh kawal kandungan apa yang kita nak. Okay? Ingatlah, sebut perasa, gula, teh tarik, guna susu pekat manis, semuanya dangerous, tuan-tuan. It's not dangerous now. It's not the dangerous when you take for first time. When they go to the 1,000th time, it's problem. Problem, tuan-tuan. Macam tu juga McD. Macam tu juga fast food. Fast food, fast die, fast six. Kan? Fast six, fast die. So, let's go. Hari ni macam mana kita nak ubah cara pemakanan kita? Pagi boleh makan. Mulakan dengan banyak minum air. Siapa yang minum air early morning, bangun tidur minum air, campur alio basi dengan lafaz bismillah, lepas minum sebut alhamdulillah, segelas air ketika bangun pagi boleh menjaga kesihatan jantung. Segelas air. Jantung kita segar bugau. Okay? Early morning, bangun. Orang tua-tua dulu, pendekar dulu-dulu. Dah main cerita pendekar ni. Sebab cerita kemerdekaan ni, dia akan cerita pendekar. So, orang tua-tua dulu, dia minum air sejuk. Ada ke air sejuk, Ustaz? Ya. Air yang disimpan dengan labu sayung. pH air tu, yang ada dalam labu sayung tu, tuan-tuan. Jangan main-main. pH dia, dekat nak sama dah. Yelah jauh lah sikit, tapi dekat tak sama dengan air zam-zam. Air zam-zam datang daripada mana? Dalam tanah. Labu sayung dibuat daripada apa? Daripada tanah. Sebab tu air yang disimpan dalam labu sayung, tuan-tuan, dia ni, kualiti dia, pH dia, macam apa? Macam air zam-zam lah. Sebab tu elok. Kalau tuan-tuan ada Kangen water, itu kredit untuk tuan. Kalau tuan-tuan ada Kauhe, apa, itu tuan-tuan punya kelebihan. Kan? Ada air akali. Sekarang ada kuku. Tak lama lagi ada kakak kaki, semua complete. So the best thing, tuan-tuan, early morning, when you wake up in the morning, minum air. Segelas untuk kesihatan jantung. 2 gelas untuk kecergasan jantung. And then, tuan-tuan dan perempuan, 3 gelas untuk menyebabkan sistem perkumuhan kita segar. Pagi-pagi, malam tu perut kita dah kerja keras. Yang mana pergi jadi najis. Yang mana jadi khasiat, jadi khasiat. Namun bila anda minum 3 gelas air, seulas, 1 gelas untuk kesihatan jantung, 2 gelas untuk jantung jadi aktif, 3 gelas untuk menyebabkan kita punya saluran air, saluran perkumuhan kita, perut kita, usus kita jadi sihat. Senang kat bilik air tak ada lah kau tomonung. Duduk kat bilik air lagi lama dia solat subuh. Dah lah duduk kat bilik air kau pergi pegang pula handphone. Kau Quran kau dah lama tak pegang, handphone kau pegang mana dah 24 jam. So the best thing, tuan-tuan dan perempuan, minum 3 gelas bila air. Lepas tu sebut alhamdulillah, makasih Allah. Ustaz M. Jun, Ustaz doakan Jabatan Amal Malaysia Nibung Tebal dipermudahkan urusan CNC Dian Kedah. Jabatan Amal,
Keep it up. Don't give up. Bagi contoh, kerja kuat tapi solat tak tinggal. Kerja sukarelawan, solat tak tinggal. Allah bersamamu, Jabatan Amal Malaysia di Bong Tebai. M. Jun Faizul, keep it up. Alright. Okay, Nazir Saleh, Seri Okit. Saya suka tengok anak-anak muda yang buat. Sebab saya suka buat kerja amal. Terima kasih Kobi Hamid. Salin je Kobi Hamid tulis ni. 1 gelas untuk kesihatan jantung. 2 gelas untuk aktifkan jantung. 3 gelas untuk kesihatan usus ketika bangun tidur. Bangun tidur minum. Alright. Minum air apa? Teh tarik. Janganlah bro. Bangun tidur minum air putih. The best air putih, air zam-zam. Second, air labu sayung. Beli labu lepas ni. Okay. Labu sayung. Third, barulah air-air yang ciptaan moden ni. Kangen water ke, kuku ke, kaki ke, kowe ke, yang ada alkali sikit. Alright, gang. Let's go, move. Ada air apa benda tu saya lupa dah. Selalu air elo water ke, buat lah. Macam-macam. Air anugerah ke, tak ada masalah. Tapi 1 gelas, 2 gelas ataupun 3 gelas. And after that, tuan-tuan kalau nak turun berat badan, lepas mandi, minum segelas air. Okay? Minum segelas air. Lepas mandi, mandi. Minum segelas air. Lepas tu pergi solat subuh berjemaah. InsyaAllah, dia akan jadi best. Best. Alright. Terus lagi, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Ustaz, setiap pagi saya minum air masak. Sakit kanser, pastikan minum air yang telah dimasak. Betul. Kak Rafi'ah. Tepat Kak Rafi'ah. Pesakit kanser, air gau pun boleh. Okey, pesakit kanser yang lalui kemoterapi yang ketika kau Faizal pagi-pagi cowboy minum susu pagi-pagi Ustaz. Astagfirullah. Cowboy mana minum susu? Astagfirullah. Okey. So, pesakit kanser yang sedang melalui rawatan kemoterapi, radioterapi, antibodi badan kita sangat lemah, mudah dijangkiti kuman. Ketika tu eloklah air tersebut dimasak. Sebab memastikan kuman di dalam air tersebut meninggal dunia. Mati. Barulah kita masuk untuk mengurangkan resiko jangkitan kuman. Okey, gang? Boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Very good. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, dah bangun, ni orang biasa, cerita orang biasa. Bangun tidur, lepas tu dah solat. Lepas solat apa semua, sebelum makan minumlah segelas air. Air apa? Teh tarik, kopi. Air putih. Assalamualaikum Ustaz, sahabat semua motivasi sekalian. Salam kemerdekaan 64, Siti Zarah. Okey, Siti Zarah. Merdeka. Hari ni kita nak merdekakan pemakanan kita daripada bahaya. Dulu sebelum kita dijajah, orang Melayu kita makan benda-benda yang sehat. Yang gemuk sultan, yang gemuk raja-raja. Orang Melayu kita makan ala kadar je. Melayu dulu, dia nak makan beras, dia kena kerja sawah. Kerja kat sawah. Nak banting tulang. Okey ayah. Ayah jadi macam Syafika pula. Boleh, it's okay. Saya ada something wrong with me. 45 kg. 45 kg and now 38 kg. All body count. Good condition. Negative COVID. Everything is okay. It's pretty calm. But the problem semakin hari semakin berat turun.
But I'm not believe in black magic. I'm so sad. Okay. Alright, it's okay. If you have that symptom, you can come to see Kak Farida or Umi, or you can come to see me, and then ataupun kena check balik apa yang kita makan, apa tak makan, ataupun terlalu sedih, terlalu susah hati boleh menyebabkan berat badan kita turun. Khairul Anwar, kau dah kena COVID. Kita doakan Khairul Anwar bin Musa ni. Dia dijangkiti COVID. Kena kuarantin lagi. Berapa kali nak kena COVID kau Anwar? Tak tahulah. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita doakan Dr. Pim juga supaya Allah SWT gunakan kesembuhan pada dia. Berat badan dia jangan turun sangat, keding. Biar bagi sihat sikit. Bagi berat yang ideal dan badan yang sihat. Okey, let's go. Saya masih ceritakan bab pemakanan yang pertama, tuan-tuan, iaitu air. Why air? Kenapa air penting dalam badan kita? Tak lain dan tak bukan, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dr. Pim ni orang yang banyak membantu ramai orang, tuan-tuan, sejam. Dia ni sebelum dia memeluk Islam, dia suka bersedekah. That's why Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Dan Alhamdulillah dia telah memeluk Islam. Kita doakan Dr. Pim sihat. My boss panggil saya budak sekolah, sedih. Kalau macam tu Dr. Pim pakai baju sekolah pergi kerja. Okay, let's go. Come. Tuan-tuan dan puan-puan, air. Kenapa air penting? Air sangat penting. 70% dari tubuh badan kita ni air. So kita kena banyak minum air. Dalam Quran, air ataupun laut ataupun sungai disebut sebanyak 70 kali. Sedangkan daratan ataupun maksud yang seni diulang 30 kali. So begitu juga dengan penciptaan badan kita. Badan kita memerlukan air. Kalau kita kurang minum air, kulit kita akan jadi kering. Buah pinggang kita akan jadi lemah. Jantung kita akan jadi lemah. Semuanya lemah. So banyakkan minum air. Pagi minum air. Lepas tu sebelum makan minum air. Rozana Abdul Ghani daripada Amerika, USA. Apa khabar orang-orang USA? USA, saya rindukan Imam Faizal kat sana. Saya rindu ramai sahabat-sahabat di kedutaan Amerika Syarikat di Washington DC. Rindu sangat. Rozana, pukul berapa kat sana sekarang? Rozana Abdul Ghani, tolong like, tuan-tuan. Sahabat di Amerika, kalau nak pergi Amerika boleh jumpa dia nanti. Dekat Amerika kau orang akan rindu nasi kandar, kau akan rindu. Saya rindu udang masak petai, sambal petai. Dapat hari tu, saya sujud syukur, bro. Alright, let's go. Patah balik. Tuan-tuan dan perempuan, kenapa air? Air sangat penting. Orang Melayu dia terpengaruh dengan budaya minum susu early morning. Kalau kita dah gemuk, tak perlu minum susu. Kita dah gemuk, gedempul, susu. Susu pula kita kena tipu dengan iklan-iklan zaman dulu. Susu Sak Junjung lah, susu Fernley, susu banyak susu kat pasaran. Bukan kena tipu. Untuk orang gemuk. Orang gemuk careful. Tak payah minum susu dah. Tak payah. Cut down. Susu-susu pekat manis ni, cut down. Kalau boleh tak payahlah. Sikit boleh lah bagi rasa. Tapi kita makan selalunya untuk rasa. So minum air. Satu cawan dulu. Lepas tu baru makan. Lepas makan, relax setengah jam. Ataupun 5 minit. Ataupun 2-3 minit, minum. Pak Long Syarani, ayah Alhamdulillah semakin okey. Berkat doa orang ramai. Ayah Pak Long tahu tak? Ayah, tulang belakang ayah baru lepas operation. Lepas operation, duduk dekat hospital yang sama. Tak keluar, tak ke mana. Tak ada orang check in, check out. Tiba-tiba ada, dia orang kata nurse. Nurse tu mungkin dia
daripada pesakit COVID yang lain, tapi still in the hospital. Bila dia masuk dalam hospital, nak kena, nak buat macam mana? Akhirnya dijangkiti COVID ayah. Ayah baru lepas operation. Keadaan ayah sangat lemah. 26 ayah operation. 27 ayah ni semua. 28 ayah kena jangkit COVID. Oh, saya dah tak boleh tahan dah. Hidup ni macam lost sikit lah. Ayah kena kan. Jadi dia macam tak tahu arah sikit. Tapi tak apalah. Kita tahu doktor-doktor, nurse, semua dan semua follower kita doa yang terbaik lah. Okay dah. So, what the best thing? Oh, Master Joran. Cikgu masuk. Alhamdulillah. Cikgu Sam. Siapa yang minat kaki pancing, tolong like. The King of Pancing kat Malaysia, Master Joran Cikgu Jad. Siapa nak counselling, doktor, Madam N ada. Rais, Haniza Rais ada. Tolong like. Amai, kita pakar-pakar counselling semua ada. Pakar-pakar motivasi ada pagi ni. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alright. Thank you Pak Long Syarani. Siapa Pak Long jual apa Pak Long? Syarani Muhammad Bakri ada jual produk juga. Syafrida Siman Juta, Julia Rais. Susu pekat Milo, kopi 3 in 1, roti putih. Dah tak ambil lagi Ustaz. Gula pasir, nasi putih dah dikurangkan. Thank you so much Julia Rais. That is a good diet and good anesthetic to Atomi dia juga. So good anesthetic. Pak Long jual Atomi. Boleh like Pak Long Syarani Muhammad Bakri. Okay, geng. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom pujuk hati kita. Pada pagi ni, cubalah kita minum air putih sebelum makan. Ustaz, kalau air putih tu saya bubur lemon, that's a good thing. Lemon, air dalam buah. Apa saja air dalam buah bagus untuk kesihatan. Air yang bagus, air zam-zam. Air dalam buah-buahan. Air dalam tanah. Air dalam labu sayur. Air mineral. Air yang dimasak. Okey. Untuk sakit kanser yang tak lalui kemoterapi. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Syazina. Siapa ni? Tak nampak. Besok buat kemoterapi. Allah, ya Allah. Tulisan dia kecil-kecil. Saya tak apa nampak. Saya kena buat live guna benda besar agaknya baru boleh baca. Terima kasih Noleha. Okey geng. Kena jaga pemakanan. Dan pemakanan, the first thing mestilah air memang kena banyak satu hari. Orang kena darah tinggi sebab minum air sikit. Sebab apa alasan? Malas pergi bilik air. Minum air. Kalau korang masuk hospital, korang tahu tak korang kena masukkan apa tu? Apa benda tu? Masuk tu. Tu air lah. Pakai laptop, nak beli laptop, nak cekau duit mana. Okey deh. Master Joran Cikgu Jad. Makan nasi. Okey. Kita tak nak cerita bab makan. Hari ni cerita air dulu. Air. Sebab air sangat penting. Dan air tu air putih. The best air putih. Dan pagi-pagi ni Asma Ali. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan kasira. Terima kasih Datin. Rindu kat Datin. Nanti kita orang ada program nanti. Kita nak Kak Mah, kami ada program dekat Pulau Pinang. Kami kerja dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi gelandangan dan beca. Beca yang tidur rumah beca tu kan. Tidur kat situ kita bagi sebab kita tahu dia orang terjejas dari sudut. Muhammad Ismail kadang-kadang mengetum. Astaghfirullahaladzim.
Mak saya baru je disahkan kanser usus. Boleh tak Ustaz bagi tahu amalan pemakanan yang saya boleh beritahu mak saya? Call. Siapa yang nak tahu amalan kesihatan saya, makanan kesihatan saya, boleh call 013 013 289 7112. Kak Mah nanti join sebab kita akan cari dana. Setiap seorang yang penerima sumbangan lebih kurang nilai dia RM300 kita akan bagi. Adalah sikit-sikit kita bagi dengan Mama. Bagi orang tarik beca. Baru ni saya pergi sana kan kita jumpa gelandangan. Allah. Dr. Muiz. Muhammad Ismail birthday hari ni. Happy birthday to Dr. Muiz. Dr. Muhammad Ismail birthday. Orang kuat UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dan suami pula gastrik. Minum air. Bayang tuan-tuan, saya cerita satu peristiwa. Sahabat-sahabat kanser, satu peristiwa luar biasa. Saya selalu demam, saya selalu sakit. Saya kena ke IJN sebab jantung saya tak sekata. Sebelum tu saya selalu gastrik. Saya selalu kena penyakit-penyakit yang lain, asyik demam. Tapi saya jenis badan orang lasak. Masa tu saya muda. Saya lasak, saya ke sana ke sini, saya boleh bawa motor apa semua. Kak Teh nak ke Yan. Bila? Saya nak join Kak Teh. Bagi surat. Saya nak join. Saya pun suka kerja macam tu. Yan my favourite place. Percayalah, siapa yang pergi buat kerja amal kat Yan akan jatuh cinta dengan Yan. Betul. Lain. Yan mendahsyat. Tolong like Muhammad Ismail, Dr. Muiz. Okay. Happy birthday. Semoga Allah luahkan rezeki. Kalau orang Arab, dia selalu cakap, kalau birthday dia cakap apa? Tapi doa yang selalu saya baca, Qulul amin wa antum bil khair. Muhammad Ismail Ahmad, InsyaAllah Ustaz, saya join. Geng Seafood Bikers, Kak Teh dah offer kita nak pergi Yan Kedah. Teh KT tolong like. Geng Bikers, are you ready? Kita serang Yan pula lepas ni. Okay, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Next week. Alright. Okay, let's go. Saya ketika kena kanser, saya tak tahu saya kena kanser. Saya tak sihat. Kalau ada Abang Halim dalam ni, Halim Mustafa, dia tahu. Saya naik bas daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah. Bawa jemaah umrah. Tiba-tiba saya rasa sesak nafas. Nafas tak sihat. Saya pun makan ubat. Ubat ni dulu tak payah cerita lah. Klinik kat Seri Gombak ni habis saya pergi. Kejap demam, gastrik. Ubat gastrik saya makan Conviscon macam tu je, zap. Apalah masalahnya, susah benar. Jalan-jalan stresnya, sakit. Duit habis, duit ceramah habis pergi jumpa doktor. Duit, ya Allah, doktor. Kena, siapa yang nak tahu pasal suplemen yang saya makan, 013 289 7112. 013 289 7112. Yang tadi saya cancel tadi. Kau tengok Zaini dah masuk. Dia masuk bila ada hal tu je. Alright. Terima kasih Siti Aisyah. Barakallah fiik. Okay gang, let's go. Kita ada satu kerja. So hari ni breakfast mulakan. Pagi besok mulakan dengan 3 gelas air. Cawan early morning. Okay, wake up in the morning. When you wake up in the morning, 3 gelas air. Okay. Yang nombor 2 tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, besoklah saya sambung cerita. Yelah, nak sambung balik. Okay gang, macam ni, saya sakit. Tapi tak tahu apa penyakit. Kejap jumpa doktor cakap, pergi IJN, ultrasound, setahun berkali-kali ultrasound, CT scan, check semua. Tak ada masalah. Lepas tu saya sesak nafas daripada Madinah ke Mekah. Sampai jadi Mekah, saya pun buat umrah.
Habis je umrah, saya ambil segelas air zam-zam. Saya cakap ke Allah, Ya Allah, berkat air zam-zam, Kau Tuhan Maha Pemurah, Penyayang. Kau keluarkanlah penyakit daripada tubuh aku ni. Saya pun minum. Minum, balik ke Mekah, balik ke hotel. Belum sempat buka kain ihram, saya buang keluar darah daripada buang air besar tu. Najis tak keluar, darah je keluar. Darah keluar, saya kata 2 gayung ke 3 gayung, darah terlalu banyak keluar. Push, darah keluar. Lepas tu keluar, batuk sikit keluar darah, batuk sikit keluar darah. Nah, tu dia. Tu berkat air zam-zam. Tapi jangan salah doa. Saya kata, Ya Allah, keluarkanlah penyakit ini daripada badan aku. Keluar, macam tu. Patutnya, Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakitku. So, tuan-tuan, air putih ni, air zam-zam ni, the best air. Lepas tu, tuan-tuan, apa lagi selepas air zam-zam? Tuan-tuan boleh cari air buah-buahan. Sebab tu early morning, minumlah fresh orange. Air buah-buahan untuk sakit kanser yang paling bagus adalah air durian Belanda. Tulis tu, air durian Belanda. Durian Belanda, sebelum kemo, selepas kemo, semasa kemo, durian Belanda. Orang yang belum kena kanser, belasah minum. Oh, tengok dah guna bahasa tak elok tu mulut ni. Minum air apa? Air lemon. Air lemon ataupun limau nipis. Perah sikit. Orang nak turun berat badan, minum apple cider vinegar. Apa tu? Apa nama tu? Yalah, carilah yang murah-murah punya. Minum. Minum, tak ada masalah. Tapi jangan banyak, satu sudu je. Lepas tu makan. Tak ada masalah, tuan-tuan. Itu memang cepat turun berat badan. Perut buncit-buncit ni memang boleh turun. Air gau pun bagus. Kita dah cakap awal-awal tadi. Air yang bagus, first daripada tanah. Sebab asal usul kita dari tanah. Second, selepas tanah, daripada buah-buahan. Sebab daripada tanah, Allah cipta tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang berair bagus untuk kita ambil breakfast early morning. Ambil lah. Orange ada air. Lemon ada air. Yang third apa dia? Tuan-tuan? Durian Belanda ada air. Apa lagi? Yang ada air. Buat jus. Kalau untuk orang yang kena kanser. Kanser apa? Kanser darah. Leukemia. Bagus untuk ni ada ni jus seafood ni tuan Belanda. Beli je early morning minum. Tu amalkan sebulan. Ada parti, ada apa semua, boleh minum, tak ada masalah. Jangan lupa satu lagi tuan-tuan. Apa ni? Allahumma salli ala sayyidina. Air kelapa. Air kelapa muda. Air kelapa muda bukan bini muda. Okey, selepas air kelapa, air apa lagi? Semua yang dalam buah-buahan. First, tanah. Saya ulang balik. Air, the best air from tanah. Zam-zam. Dalam labu sayung. Air gau. Apa lagi? Air perigi. Pastikan tak ada kuman lah. Lepas tu, air daripada yang ditumbuhkan daripada tanah tu. Yang Allah Ta'ala jadikan. Makanlah kamu, minumlah kamu. Daripada buah-buahan lah. Buah-buahan yang ni. Buatkan jus. Jus durian Belanda. Ustaz, saya pelik lah. Astaghfirullahaladzim. Zaini. Aku jumpa kau ketuk ke ni. Aku tengah live ni. Bini kau tak tengok live ke? Kau tolong cubit si Zaini ni sikit. Lanyak sikit. Ataupun kau kan pandai buat kek kan? Kau lepuk sikit muka Zaini ni dengan kek. Astaghfirullahaladzim. Zaini, kau tunggu Zaini. Kau jumpa kau siap. Okay, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi. So, ingat. Untuk pemakanan, jaga jasad, jaga air. Okay, geng?
jaga air. Air kurma pun boleh. Buah-buahan, mesti dia buah-buahan. Selesai. Dah. Jangan lupa, untuk mereka yang tak kena kanser, cuba amalkan sebelah. Bukan sehiris. Sebelah lemon. Sebelah lemon early morning. Lemon dalam segelas air. Minum. Bagi mereka yang gemuk, akan turun berat badanmu dan mencegah kamu daripada penyakit-penyakit. Ingat, saya ulang balik, early morning bangun apa? 1 gelas untuk jantung. Second glass, kecergasan jantung. Third glass, early morning. Belum buat apa-apa lagi. Third glass, untuk jantung dan usus. Okay? Itu dia. Dah. Buah naga. Untuk mereka yang kena leukemia, buah naga tu buat blender. Makan ataupun blend. Tak ada masalah. Itu memang bagus. Ini baru cerita bab air. Lepas tu, nanti besok. Saya ulang balik tuan-tuan. Ikut selera badan binasa. Tapi saya memang berselera. Okeylah, macam tu So, siapa... That's why kalau tengok Azri siapa ni? Azri Water tu kan, dia pagi-pagi dia bancuh kopi. Kopi ni sebenarnya tuan-tuan, dia ialah walaupun sahabat, ialah guru saya pun pesan, siapa nama ni? Cuka buah okey tak Ustaz? Cuka apple, cuka kurma. Yeah, very good. Abang Nozi Ilyas, very good. Cuka adalah sebaik-baik kuah. Sebaik-baik lauk. Itu adalah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Boleh dapat. Okay. Betul Siti Aisyah Bungut. Terima kasih. Terima kasih bagi saya maruku. Saya nak cipta lagu. Cintamu maruku di hatiku. Maruku. Sedap juga lagu tu. Farah Hishanim. Mata air okey. Mata air lagi okey. Mata air apa dia? Air mata air tu. Tak boleh. Air mata air pun boleh. Yelah tu pasal orang tadah air mata air kat Uduyam tu orang minum kan. Ada orang yang kena eczema, yang kena apa tu, kuasa Allah Ta'ala baik. Okay. So tu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Cuka kurma. Boleh. Bagus sangat. Okay. Cuka buah tin. Boleh dari Olive House. Bagus tak? Cuka buah tin. Kak Ji dah lama saya tak makan buah tin. Tak apalah. Alright. Here we go. Marka awet. Kalau boleh mata air, marka ataupun awet, kahwin. Jangan tak kahwin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Okey dah. Dah merepek dah banget ni. Okay gang. I love you all. Take care. Fight is fight. Never ever give up. Never ever surrender. Saya pernah lalu fasa kesihatan yang paling teruk. Saya melepek, saya baring berjam-jam, tak boleh bergerak walaupun jari. Tapi dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi kesihatan pada saya. Saya kongsikan tip-tip kesihatan pagi ni. Bermula transformasi diri ataupun hijrah diri, roh, jasad dan juga minda, akal. See you next week. See you tomorrow morning. I love you all. Take care. Keep punching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.